So, kita akan melihat beberapa contoh penyelesaian masalah yang menyebabkan losses in series dan parallel pipe. Okay, kenapa kita di dalam fluid mechanics 1 atau 2, kita lebih kepada menyelesaikan masalah single pipe saja. Okay, tetapi di dalam reality mungkin kita ada single, mungkin kita ada series, mungkin kita ada parallel, dan akhir sekali kemuncak di dalam kemuncak dalam kursus ini kita akan melibatkan satu sistem pipe nanti. Okay, so maknanya kita keadaan yang lebih besar lah. Okay, ini adalah rumus ringkas. Maksudnya ini adalah mencari losses pada series pipe, dan ini adalah mencari losses pada parallel pipe. So saya harap pelajar dapat membuktikan rumus ini dan dapat juga menggunakan dengan betul. Okay, katakan example 1. Okay, determine the flow rate at outlet and percentage of valve opening. Okay, jadi di dalam bab 2 ni, kita selalunya kita akan tanya flow rate saja. Kerana apa? Seperti yang telah saya terangkan tadi, orang dah tak kira dah velocity setiap pipe ke apa, kerana saya dah terangkan tadi. Okay, boleh kita kata kita akan, everything is constant, jadi kita akan fokus kepada kadar alih saja. Okay, so soalan ni kita kata, kita diminta untuk mengira flow rate at outlet, okay, di sini. Okay, maknanya kita boleh imagine flow rate yang ada di sini. Tetapi dalam keadaan pipe ini pelbagai. Maksudnya ada pipe pada A, pecah dua, gabung balik, jalan lagi, okay, pergi ke kanan, pergi ke kiri dan sebagainya. Okay, jadi kita imagine perkara ni bukanlah pipe yang ada kat rumah, tapi kita kata mungkin sini adalah taman A, taman A1, sini taman B, taman C, taman D and so on so forth. So macam itulah kita imagine perkara tersebut. Dan kemudian kita kata dalam soalan ini, saya ringkaskan bentuk ini adalah kita kata resistance ataupun kita kata losses yang berlaku di sepanjang aliran pipe tu. Okay, dan kita kata dia juga melibatkan dengan elevation, maksudnya ketinggian. So katakan pada point ini ketinggian dia 100, kemudian pada ketinggian E ini kita kata ketinggian dia adalah 40, dan pada F ini ketinggian dia adalah 60. Okay, so maksudnya kita awak boleh nampak lah mungkin sistem ni daripada satu kawasan yang tinggi pergi ke kawasan yang rendah. Okey, kemudian kita beranggapan bahawa untuk semua pipe kadar resistance dia adalah sama. Okey. So jadi diberi dalam soalan seperti ini, jarak A, A1B, awak boleh tengoklah A, A1, B, total dia adalah 30 meter, 30 meter dan sebagainya. Okey, so diberi di sini, dan diameter pipe pun diberi dalam table, dan nilai K value diberi seperti ini. Okey, apa itu nilai K value? So yang ini saya harap awak dapat imbas kembali nota yang sebelum ini. Kita kata total losses sama juga dengan K didarabkan dengan Q. Dan macam mana nilai K ini dikira? So nilai K ini dikira berdasarkan rumus yang asal tu tadi. HF sama juga dengan F L over D V square over 2G. So kita ganti nilai V di sini. V sama dengan Q over A, and then awak akan dapat nilai K. Yang itu saya harap awak dapat ingat. So perkara itu kalau kita kira, inilah nilai dia. Okay. So kalau katakan untuk nota, kita kata dia adalah nilai ini sebenarnya. Okay, yang ini. Okay, yang ini adalah nilai K. So, maknanya kalau kita lihat di sini, ini semua sekali adalah nilai K. Okay. So saya harap awak dapat faham apa yang dimaksudkan dengan nilai K yang ditunjukkan di dalam gambar rajah tersebut. Okay, boleh? So kemudian kita kata macam mana kita nak menyelesaikan masalah ini. Kita kata kita akan cuba mergekan. Okay, kita akan cuba mergekan, kita akan cuba untuk create sistem yang lebih mudah supaya ia boleh seolah-olah reflect sistem satu pipe sahaja, supaya kita mudah untuk membuat pengiraan.
Jadi contohnya, okey. Yang ini kita tahu apa nama tu daripada kita tahu yang ini, kita kata rumus yang saya cakap tu nilai K, dan untuk soalan ini sahaja, yang ini kat sini ada valve opening kan, dia tulis valve dekat sini. So untuk soalan ini sahaja kita kata okey, rumus untuk valve tersebut adalah seperti ini. Okay, so yang ini khas untuk soalan ini sahaja, maknanya tidak perlu apa nama tu, tidak perlu dihafal, dia bukanlah common equation. Okey, sekarang ni kita kata kita cuba selesaikan permasalahan satu persatu. So maksudnya kita kata kita cuba untuk apa nama tu ubah laluan tu, ataupun kita untuk simplify laluan daripada dia bercabang begini kepada bentuk cabang seperti ini. So jadi apa yang kita buat, kita kata kita cuba mergekan resistor di sini. So ni ada dua cabang, kita cuba jadikan dia kepada satu cabang saja, straight line. So oleh kerana bentuk dia adalah parallel pipe, okay, so jadi kita kata total resistance yang dirasai oleh parallel pipe di sini menggunakan rumus ini. Maksudnya total daripada A pergi ke B, itu sebab saya tulis KAB, adalah sama juga dengan, maknanya 1 per square KAB sama dengan 1 per square root K A1B dicampurkan dengan 1 per square root K untuk A2B. So jadi di dalam tabel sebelum ini kita telah mengira value K. Oleh itu dengan mudah kita boleh masukkan sajalah. So kita akan masukkan square root 4950 1622 dan kita dapat 0.039043258. Okay, di sini pelajar perlu berhati-hati kerana nilai ini sebenarnya adalah nilai 1 per square root KAB. So jadi yang ini sama juga dengan 0.039. So jadi awak kena do something. Bawa lah ini ke sebelah ke apa, ke kuasa 2 ke apa, supaya awak dapat nilai KAB sahaja. Pelajar selalunya tersilap, pelajar berhenti sampai sini je. Tak tahu kenapa dia. Banyak kali dah saya tengok nanti trend, pelajar kira dia akan keluar 0.39. Next tu dia akan gunakan nilai 0.039 tu untuk menjawab soalan. Jadi jalan kerja betul. Tapi kenapa dia boleh kira salah macam itu, saya agak kurang arif. Kenapa ia berlaku. Okay. So sila fahamkan kenapa kita perlu ubah, kerana nilai ini sebenarnya adalah nilai untuk rumus ini. Sedangkan kita perlu mendapatkan nilai KAB. Okay. Okay, so saya harap awak dapat faham kita menggunakan rumus ni untuk apa. Tujuan kita nak kita nak melukis litar ataupun jalinan jaringan pipe yang lebih mudah. Okay, so dekat AB ni kita dah straight line kan. Okay, so kemudian kita kata kita ada 3 point. Kalau kita tengok kat sini, daripada sini kita dah straight line kan kat sini. So kat sini ada resistance dan kat sini pun ada resistance. So sekarang ni kita nak merge kan daripada A pergi ke C pula. Maknanya ada 2 resistance ni kita nak simplify kan supaya dia ada satu ada nilai resistance. So jadi kita kata daripada 3 tempat A, B dan C. Okay, kalau kita nak merge kan 2 pipe ini, dia akan menjadi titik AC sahaja. Dan oleh kerana ia adalah series pipe, oleh itu kita campurkan sahaja. So kita campurkan resistance AB dan kita campurkan dengan resistance BC. So jadi kita campurlah 656 campur 1304, kita dapat 1960. So oleh kerana kita kemudian di sini awak jangan terkeliru. Di dalam sistem pipe ini sampai dekat C ia berpisah kepada 2 pipe. So, awak kena faham bahawa 2 pipe ini bukanlah parallel. Kerana apa? Ia berakhir pada output yang berbeza. So ia bukan parallel actually. Parallel ni lebih kepada dia daripada satu point dia pergi, tetapi dia akan kembali kepada satu output yang sama.
Yang itu kita kata parallel lah, selari. Okay. Kalau dia terpisah dua, kita kata dia split. So dia bukan parallel, dia bukan series. Okay. Yang itu saya harap awak dapat faham kerana takut awak tersilap idea. So walau bagaimanapun kita kata kadar alih perlu dibahagikan secara betul. Maksudnya kalau kadar alih dekat sini kita kata 10, bila dia split 2, so dia mungkin sini pergi 6, so sini akan pergi 4. Kalau katakan ke atas ni pergi 7, bawah pergi 3. Kalau ke atas ni pergi 2, bawah mungkin pergi 8. So kita kata masih lagi menggunakan idea parallel tu, kadar alih akan split mengikut dengan jumlah yang sama. Maksudnya total outlet mesti sama dengan total inlet. Okay, itu sahaja yang awak perlu faham. Tetapi kita kata awak tak boleh nak kata ni merge 2, awak boleh mergekan 2 yang bercabang ni kepada satu line. Itu kita kata kesalahan besar lah. Kerana kita kata 2 cabang ni, satu pergi ke tempat ketinggian 40 meter, satu pergi ke tempat ketinggian 60 meter. Atau awak kata merge kan. Jadi ketinggiannya awak nak puratakan ke 40 campur 60 jadi 50. So dia tak. Dia jadi kontradik kat situ. Okey, yang itu saya harap dapat alert. Okey, so bila sampai kat sini, okey, so kemudian untuk yang 2 cabang ini, kita kata kita tak bergerak lah. Kita dah mula untuk menyelesaikan masalah. Okey, so dalam penyelesaian masalah ini, kita kata kita ingin mengira apakah kita kena buat equation lah. Maknanya equation yang kita buat ialah kita kata kita dah luruskan pergerakan tersebut, kita ada A dan kita ada C. So oleh itu kita kata losses A tolak C, maksudnya losses yang berlaku di tengah ini sahaja adalah sama dengan KAC Q kuasa 2. Okay, kerana kita dah campur tadi kan. Okay. So and then dia akan bernilai sama dengan 1960 Q kuasa 2. So ini kita kata akan reflect K Q kuasa 2 tu tadi. Okay. Okay, so kemudian kita kata kita cuba melukis keadaan tersebut. So maksudnya kita ada A dah terus pergi ke C, dah straight line dah kat sini. So dia akan terpecah 2. Okay, kat sini sebenarnya kalau katakan kita nak merge kan boleh. Tapi kita kata kita ada masalah kerana kita ada valve dekat sini. So tak apalah, kita selesaikan satu-satu. And then dekat sini kita kata dia dah memang straight line. So it's okay. Okay, so sekarang ni kita kata kita kena pandai, kita kena ingat balik berkenaan dengan Bernoulli equation sebenarnya yang paling mudah. Jadi kita kata walaupun daripada satu sumber di sini dia terpecah kepada 2. Okey, dia terpecah kepada 2 macam ini. Okey, kita boleh menulis Bernoulli equation. So kita boleh kata nilai ini okey, Bernoulli equation ni maknanya daripada sini ataupun daripada sini sama dengan ini. Okay, ataupun daripada sini sama dengan ini dan sama dengan ini, depends kepada nilai tertentu. Jadi itu yang kita buat di sini. Okay, jadi apa yang kita buat, kita kata so jadi kita kata kita head loss between C and F. Maksudnya kita kata head loss between C and F ni maksudnya nilai losses yang berlaku di antara 2 ini. So, jadi kalau kita tengok dia adalah rumus dia adalah HF sama dengan KQ. So kita telah mengira KCF ni daripada mana kita mengira dapat 4950. Daripada peringkat awal tu kita buat kita CF di sini kita buat 4950. Okay, kita dah kira daripada awal. Okay. Jadi kita kata untuk KCF tu adalah 4950 dan telah diberi dalam soalan bahawa kadar alih yang keluar itu adalah separuh daripada inlet. Jadi setengah Q. So sama kita buatlah Q per 2 kuasa 2. So kalau kita selesaikan kita dapat sama dengan 1238 Q kuasa 2.
Okey, so kemudian kita kata kita buat lagi yang lain. Okay, kita kata maknanya kat sini kita ada KCF Q kuasa 2 kat sini, CF. Okay, sebelum tu kita ada nilai KAC, di sini kita ada nilai KAC kita dah buat. Okay, KCF dan seterusnya kita ada CD dan DE. So yang itu yang kita buat. Okay, kita buat satu-satu lah. So kita kata kita ada dua equation A dengan C. So A dengan C adalah A dengan C di sini. Kita telah bincangkan tadi. So dia adalah 1960. So kita ada 1960 Q. And daripada C ke F kita telah kira, kita dapat 1238 Q kuasa 2. Oleh itu kita kata kita boleh menilai ini. So sama juga dengan nilai Q kuasa 2 adalah HA tolak HC over 1960 sama juga dengan HC tolak HF over 1238. Okey, so di sini kita kata, mungkin saya lupa terangkan berkenaan dengan HA tolak HC. So HA tolak HC ni sebenarnya kita refer kepada Bernoulli equation. So kita kata yang ini kita pergi kepada CF di sini. Okay, kita belajar Bernoulli equation. Kalau kita ada nilai C dan F, kita akan menulis di ini kan. Kita kata okay, pressure C over rho G campur VC kuasa 2 per 2G campur ZC sama juga dengan PF over rho G campurkan dengan VF square over 2G campur ZF campur losses. Okay. Dan sebelum ini di dalam kuliah yang pertama kita katakan kita beranggapan bahawa pipe tu selalunya kita kata sama diameter dan sebagainya semua sekali. Velocity pun sama dan akhirnya kita boleh ringkaskan bahawa dia adalah lebih, maksudnya dalam kes ini kita tidak mempunyai banyak maklumat. So kita beranggapan bahawa okey, mungkin velocity ni adalah sama. So kita cancel each other. So and then pressure pun kita anggap mungkin dia adalah nilai yang sama kerana kita tidak memberati perkara ini. So yang tinggal di sini adalah Z. Kita kata ketinggian sahaja. Oleh itu ini yang kita tolak nanti. Z ni kita akan bawa kemari. So itu yang kita jadi HC tolak HF. So H ini adalah ketinggian. So ketinggian ini yang sebenarnya dia reflect dekat mana? So dia reflect pada soalan yang ini. So kita kata okey, yang ini ketinggian 100. Okay, ketinggian 100. Kedudukan C ni kita tak tahu. Dia pecah dua. Dia pergi kepada ketinggian 40. Dia pergi kepada ketinggian 60. Okay, so jadi awak imagine lah. Kita ada satu tangki kat sini yang besar. Kita pergi satu yang ketinggian dia 60. Mungkin satu lagi akan terpisah pergi ke satu ketinggian 40. Okay, so jadi kita kata kalau tangki macam gini, kita kata okey, mungkin pressure kat sini semuanya adalah atmospheric pressure. So kemudian kita kata dengan anggapan bahawa diameter memang ada di sini. Okay, so tapi kita menggunakan idea ringkas, mungkin kita kata velocity tidak lagi memainkan peranan. Kan tadi kita dah tengok tentang kita dah tengok tentang Moody chart. Kita dapati bahawa velocity tu kita boleh neglect sebab dalam Moody chart dia tidak lagi mengubah nilai friction factor. So dia lebih kepada K sahaja. Okay. So jadi pressure kita anggap sama, atmospheric pressure katakan. Velocity tidak memberi efek, tetapi yang memberi efek hanyalah ketinggian tangki. So jadi yang di sini kita kata maksud HA tolak HC ni ialah ketinggian A ditolakkan dengan ketinggian C. So kenapa kita tolak ketinggian C? Sebenarnya dia berasal daripada Bernoulli equation. Okey, yang ini boleh faham ke? Maksudnya kenapa kita menggunakan ketinggian di sini? Okey, so tak apalah kita. So jadi daripada equation ini
Okay, kita kata kita jadikan Q ini sebagai kita punya subjek. So kita boleh buat lah. Q sama dengan HA tolak HC over 1960. Sama juga dengan HC tolak HF sama dengan 1238. Dan kita ketahui bahawa di dalam soalan HA sama dengan 100 dan HF sama dengan 60. So kita masukkan nilai tersebut. So kita boleh dapat mengira nilai HC sama dengan 75.5 meter. Okay, kemudian kita masukkan nilai HC itu di dalam equation. So kita boleh dapat bahawa kadar alir adalah 0.1118 meter padu per second. So, kemudian kita pergi kepada junction yang satu lagi, yang bahagian atas tu. So jadi kita buat pengiraan yang sama. Kita kata okey, ketinggian C kita telah ketahui dan kita tolakkan dengan ketinggian E. So kenapa kita tolak dengan ketinggian E? Sebenarnya ialah ini adalah Bernoulli equation pada C dan juga Bernoulli equation pada E. Jadi kita secara ringkasnya kita telah membuat anggapan bahawa pressure tidak memainkan peranan, velocity kita boleh neglect. So yang membezakan kita kata adalah ketinggian aras air itu sahaja. Oleh itu kita kata kita ringkaskan pengiraan kita tu. Jadi kita kata HC tolak HE sama dengan KC campur KDE. So kenapa kita campur di sini? Kerana kalau kita lihat junction sebelah atas ni, dia adalah disambungkan secara siri. Oleh itu kita campur aja nilai KCD dengan campur KDE. So jadi kita campurkan di situ dan kadar alirnya kita telah tetapkan sebagai Q per 2. Okay, di sini awak kena berhati-hati kerana jangan terus buat Q kuasa 2 per 2. So ini salah. Dia sepatutnya menjadi Q kuasa 2 per 4. Kerana kuasa 2 di sini adalah total value Q. Dan value Q itu adalah 1 per 2 Q. So di sini jangan terlalu saya harap pengiraan tidak dibuat secara tergesa-gesa kerana ia boleh menyebabkan kehilangan markah. So kemudian kita masukkan nilai. So yang ni mungkin saya terlupa nak letak 0.5 ni. So HC adalah 75.5. Nilai ini kita dapat pada pengiraan di sini. Dan kemudian kita masukkan kita masukkan nilai HE 40 seperti yang telah diberi dalam soalan. Oleh itu nilai KDE ini kita kata telah diberi dalam soalan. Maksudnya rumus dia adalah 4000 per N kuasa 2. Oleh itu kita boleh selesaikan permasalahan ini dan kita boleh dapat nilai N adalah 0.4244. Membawa maksud valve opening kita kata kita hanya perlu buka 42.44%. So kenapa kita ada perkataan masalah valve opening ini? Kerana sekiranya kita berbincang dengan pihak yang menguruskan air, SAJ di Johor katakan, dia lebih kepada memainkan peranan untuk kontrol kadar alir. So, yang saya katakan losses tu sama dengan KQ kuasa 2. So macam mana dia nak kontrol kadar alir, selalunya dia akan play around dengan valve opening. So kalau kita ada valve, kita biar terbuka 100% je, kita kata tak ada makna kita letak valve. So valve tu kita akan kontrol. So ada ketika untuk menyelenggara atau sebagainya, mungkin dia shut down satu saliran. So dia akan buka saliran lain dalam keadaan valve opening yang lebih besar. So maksudnya ini sebenarnya kita kata basic idea untuk pengiraan. At least kita kata para pelajar dah mula nampak bahawa dalam bab 2 ni lebih kepada pengiraan kadar alir.